Masa madam lah. Kan. Hisham ada? Hisham X3? Tak ada. Hazri? Iqbal? Iya, Pia ada? madam. Oh, Iqbal ada. Iqbal ke tu? Iya, madam. Okay. Pia ada? Ada, madam. Okay. Turn attendance. Hazri je lah tak ada. Neil dengan Hisham pun dah lost dah. Okay, so jom kita continue. Okay, saya nak go through sikit untuk question 1 lah. Okay, question 1 and question 2. Walaupun korang tak ada problem, tapi saya nak go through sikit saja. Okay, so kalau kita tengok soalan untuk soalan 1 ni, okay, light from a helium neon laser. Okay, kita gunakan light daripada laser yang ada lambdanya adalah 633 nanometer, illuminate two slit space 0.4 millimeter apart. So, two slit space 0.4 millimeter apart. So, rasanya ini adalah kuantiti apa? 0.4. Small d. Small d, very good. Okay, so kita ada lambda yang dah convert dalam meter. So kita ada small d which is 0.4, convert to meter juga. Kemudian a viewing screen is 2 meter behind the slit. Jarak antara slit dan juga screen adalah capital D. So kita ada capital D. What are the distance between the two second order dark fringe? Okay, jarak antara dua second order dark fringe. Okay, second order ni tak kisahlah fringe dark ataupun fringe bright. Bila disebut perkataan order, jadi n kita mesti equals to 2. 2. Okay, disebabkan adanya perkataan order. Okay, so korang tak payah fikir dah. Kalau ada order, memang m dia follow sahaja number yang disebut. Okay, dan kat sini dia kata dark fringes. Okay, jadi kita tahu memang dia akan produce the fringes dia akan comes in pair. Okay. Kecuali central bright sahaja. Okay, so daripada drawing dekat sini, ini adalah central bright. Okay, so kita nak fokus kepada dark fringes. So dark fringes second order, ini adalah zero order dark. First order dark, dia mesti comes in pair atas dan bawah, dan ini adalah second order dark. So jarak antara, dia kata distance between the two second dark fringe. So dia perlukan jarak antara second order dark fringe. So berapa jarak ni? Okay. So formula Y, okay, formula Y hanya measure daripada mana? Central Daripada bright. central. Okay, so maksudnya daripada sini sampai sini, so ini adalah Y2. Y2 ke? Y2 lah kan? Ya, madam. Sebab M kita 2. Okay, sebab M kita 2. So kita gunakan Y2 lah. Sebab dalam formula kita, untuk bright, dia akan gunakan YM, M lambda D over D. So that is for bright. Kemudian YM juga M plus half lambda D over D. That is for dark. Korang, saya punya recording dah start belum? Sudah, Sudah, madam. madam. Sudah, madam. Alright, so of course kita akan gunakan formula untuk dark fringes lah, sebab dia perlukan dark fringes. Dan Y mesti measure daripada center. So that's why bila kita dah dapat jawapan untuk Y2. Okay, kalau macam ni, kalau kita tengok dia labelkan Y1. Tetapi dia masukkan M dia adalah 2. Jadi salahlah penggunaan simbol kat situ. Penggunaan simbol salah. So, kita gunakan Y2. Dia follow M ni, berapa yang kita nak substitute. Okay, so dah second order, so Y2 lah. So, simply substitute semua kuantiti yang ada. So, kita akan dapat jawapan akhir. Dan ini bukan jawapan akhir kerana jarak ini adalah daripada center. So, ini adalah from central bright. Alhamdulillah. So bila dia nak atas dan bawah, of course korang kena darab dengan 2 dan korang akan dapat jawapan akhir. Panjangnya jawapan akhir, Fatin. Macam ni ke cara kita tulis, Fatin?
Fatin dengar ke suara saya? Dengar, Madam. Macam mana Dengar. awak nak tulis final answer ni? Guna eksponen. Guna eksponen. Kalau tak nak guna eksponen, kau nak letak jawapan dia apa? Berapa? MM. MM? Two Boleh juga decimal nak guna places. Yes, boleh juga nak guna MM. Tapi kalau korang nak buat dia SI unit juga, korang nak letak dia sebagai 0.016 pun dah okey. Okay, jangan lebih daripada 3. Kalau ikut experience marking, dia akan terima up to 3 decimal point sahajalah. Okay, tapi sebagusnya of course korang buat dia sebagai eksponen. Okay. Alright, so itu untuk soalan first. Let's proceed to question number 2. Madam, Ya saya. kalau direct darab di dalam formula bolehkah? Darab dengan 2 tu. Okey, darab dengan 2 daripada formula. Maksudnya, okey, contohnya dekat sini awak letak darab 2. Macam tu? Iya, Madam, begitu. Okey, kalau begitu, tak tally dengan formula ni tau. Dia tak tally dengan formula ni. Kenapa? Sebab Y tu adalah jarak antara center. Y adalah jarak antara center. Kalau awak buat 2 darab Y tu, yang tu boleh. Faham tak? Baru kita buat 2. Oh, okey, Madam. So letak formula kat sini. Okey? Faham So kita nak doublekan Y. Kita nak doublekan Y tu. Okay, so kena fahamlah cara nak tulis kat situ. Okay, so Fatin hati-hati number of order kita M equals to 2 sebenarnya. Okay, Madam. Okay, so let's proceed to question number 2. Saya nak komen je solution yang awak buat, yang awak share pada saya. Okay, number 2. Young double slit experiment is performed with 589 nanometer light and a distance of 2 meter between the slits and the screen. Okay, ni jarak antara slit dengan screen, of course itu adalah capital D. Okay, kemudian lambda, the 10th interference minimum. Minimum means? Dark fringe. Okay, dark bermaksud dia destructive lah. Destructive interference. Yang ke-10. Okay. Fringes yang ke-10 untuk dark is observed 7.26 mm from the central maximum. So jarak daripada tengah, central bright, central maximum lah. Central bright lah ni maksud dia. Okay, sebab central maximum kan bright adalah 7.26. Determine the spacing of the slit. So dia nak small d. Okay, so kalau korang nak tahu dekat mana 10 fringes yang form ni, okay, so I'm not gonna lukis semua sampai ke 10. Tapi kalaulah ini adalah 10 dark fringes, ini bukan apa namanya tu? Ini bukan M order tau. Ini adalah fringes yang ke-10. Okay, so ini adalah central bright. Jadi jarak daripada tengah sampai 10 dark fringes ni adalah 7.26 mm. Okay, sebab dia kata daripada central bright. Okay, so determine the spacing of the slit. Okay, so untuk kita tentukan D, of course kita ada formula satu je, kita ada formula Y. Okay, so korang mesti wajib gunakan formula untuk apa namanya tu? Dark fringes. Okay, distance between dark fringes. Tetapi M apa yang kita nak guna? 9. 9. Okay, seperti yang tuliskan dekat sini adalah M kita 9. So, macam saya explain dalam video, fringes dark yang ke-10, dia punya number of order kurang 1. Betul kan? Betul. Betul, Madam. Okay, so that's why kita boleh guna terus Y kita, tetapi M kita adalah 9. Jadi ini adalah sebenarnya Y9. Alright?
So, dapat jawapan akhir. Okay, any question for question number 2? Ada? Ada soalan? Untuk soalan 2? Ya, ada, Madam. Semua okay Ada, eh? Madam. Okay, so ramai yang tak dapat soalan 3 dan soalan 4 lah. Most kelas semua jawab soalan 3 dan soalan 4. So, let's continue. Okay, so saya cuba sebab saya pun baru nak tengok soalan-soalan ni sebenarnya. Okay, a double slit pattern is viewed on screen 1 meter from the slit. So, ini adalah kuantiti apa? Capital D. Capital D, very good. And then, if the third order minima are 25 cm apart, okay, apa maksud 25 cm apart untuk third order minima? Order yang keberapa? Ketiga. Order yang ketiga, okay, order yang ketiga, dark or bright fringe? Dark. 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 Okay, dark. Jadi M dia berapa? 2. Three. Tiga. Ada perkataan Tiga. order tak? Ada. Ada. Jadi kita follow tak M tu? Follow. Follow je lah. Okay. So, contoh yang saya lukis sekarang. Okay. Sekarang ni dark. Ini order berapa yang saya tengah lukis sekarang ni? 2. Salah. Ini order kosong. Ini order kosong. Ini central bright. Baru nampak sikit lah. So, yang saya lukis tadi, order dia baru? 1. Yes. Baru saya nak proceed lagi. Sekarang order saya berapa? 2. Order saya adalah 2. So, kalau saya nak 3 order, third order, saya akan lukis lagi 1 lah. Betul tak? Ya. Betul. Ini. Tapi dia kena selang lah. Okay. So, this is 2. Second order dark. Second order dark. Ini baru yang ketiga. So, bila dia kata the third order minima are 25 cm apart. Dekat mana kita nak label 25 ni? Dari yang di atas, M atas tu sama M di bawah. Adakah ini daripada center? No, M yang di bawah. Yes. M3 atas sampai M3 bawah. Yes. Sebab dia kata the third order minima are 25 cm apart. Apart ni macam apa maksud apart lah? Macam mana? Apa maksud direct translate apart? Apa boleh explain? Third order minima jaraknya adalah 25 cm apart. Dipisahkan dengan 25 cm. Ya ke? Betul ke? Antara satu sama lain. Antara satu sama lain. Okay, thank you Steve. So, antara third order minima atas dengan third order minima bawah, okay, antara diorang adalah 25 cm apart. Yes, baru betul. Kemudian, let's proceed. Determine the distance between the first order minimum and fourth order maximum on the screen. Okay, first kali kita tengok first order minimum dahulu. Dekat mana first order minimum? Okay, so ini first order minimum. Y. Y berapa ni? 1. Okay. Kemudian fourth order maximum? Tu yang right. Okay, yang bright. So ini start daripada 0, 1, 2. Tak ada dekat dalam ni, tak cukup. 3. Tu kena ada lagi 1 kan? Saya lukis je lah Hopefully korang boleh nampak. Ini baru yang keempat, betul? Betul, Iya. Madam. Sebab dia kata Betul. fourth order kan? Okay, inilah fourth order. Jadi kalau first order minimum, M kita berapa ni? 1. Okay. Kalau fourth order maximum, M 4. bright. Okay. Tulis dulu macam ni, baru nampak. Okay, so kita dah labelkan Y1 untuk M1. Kemudian kita nak labelkan M4. Daripada tengah sampailah yang keempat. So Y berapa ni? Y4. Okay, Y4 bright.
Okay, so ini Y4 bright, yang hijau Y4 bright, yang merah adalah Y1 dark. So, bila dia kata distance between first order minimum and fourth order maximum, jadi korang sebenarnya mencari jarak antara dua ni. Sebab dia kata distance antara Y1 dan Y4. Itu soalannya sebenarnya. So, distance between Y1 and Y4. Okay, so ini simpler version lah untuk soalan dia. So, macam mana kau nak cari beza jarak Y1 dengan Y4? Tolak Siapa tolak siapa? Y4 tolak Y4 Y1. tolak Y1. So, of course lah Y4 minus Y1. Sebab Y4 lebih panjang, lebih tinggi. So, kita kena tolakkan lah. So, ini yang kita nak. So, macam mana nak cari Y4? Apa formula dia? Apa M formula Y4? lambda D over D. Okay, M lambda D over D. So, M kita adalah 4 lah. Kita ada D besar, kita ada D kecil tak? Tiada. di besar ada. D besar ada. D besar ada tapi D kecil tak ada. Lambda D dengan D kecil kecil. dengan madam. lambda tiada. Oh, macam mana kita nak cari Guna Y1. Boleh buat substitution. Oh, bolehlah cari sebab kita ada ni. Iya, madam. Kan? Okey, kita tulis dulu formula. Y4 dah ada. Y1 punya formula apa? M plus 1 over 2 lambda D besar over D kecil. Okey. So, ini adalah 1 lah. Okey, so formula dah ada. Tinggal kita nak tahu kuantiti lambda, berapa lambda dengan berapa D kecil kan? Okey, so untuk tahu kita kena gunakan E ni, 25 cm ni. Okey, 25 cm adalah jarak antara third order minima, third order dark di atas dengan third order dark di bawah. Jadi kalau saya nak labelkan daripada tengah sampai sini, ini adalah Y3 for dark. Betul? Betul kan? Betul. Betul, madam. So, okay, Y3 punya formula untuk dark adalah mana lain dah. 3 plus half lambda D over D. Betul? Betul, madam. Okay, jadi 25 cm ni adakah di Y3? No. No. Bukan, madam. Mesti Oh. bahagi dengan 2. 2. okay, ni dalam cm Iya. Iya. Okay, kita tukar dia kepada meter. So Meter. 25 times 10 to the power of berapa? Negatif 3. Negatif 2. Okay, bahagi terus dengan 2. So, lambda D besar dah ada, Ada over 1. D kecil. Tapi still tak cukup juga Guna itu Lambda je dengan madam. D. Lambda Lambda over over D. D itu dapat, madam. Ah, pandailah korang ni. Korang lagi hebat lah. So, lambda over D, kita boleh dapat value. Betul? Betul, madam. So, Betul. since ini adalah light yang sama, ini adalah setup eksperimen yang sama, so korang boleh gunakan value ini ke dalam lambda over D di sini. Betul tak? Betul, madam. So, Betul. bila dah dapat Y4, bila dapat Y1, boleh tolak terus? Boleh. Boleh. Okay. So far ada soalan tak? Untuk soalan 3. Ada soalan? Okay. Okay, madam. Okay. So kita proceed to question number 4. Last kali. Alright, so a monochromatic light of wavelength 600 nanometer falls on the system of double slits of unknown slit separation. So tak tahu lagi berapa D kecil yang ada lambda. At the same time, the double slit is illuminated by monochromatic light of unknown wavelength. So mesti ada dua source, barulah berlaku je interference. So source pertama adalah 600 nanometer. Source yang kedua
Dia kata tak tahu pula lambda. Tapi dalam teori, lambda mesti sama. Baru kita kata dia coherent sources. Betul tak? Betul, Madam. Okay, mungkin soalan ni dia tak apply pula teori yang kita belajar. Tapi tak apa, kita cuba juga. It was observed that the fourth order maximum of the known wavelength, so maksudnya kita katakanlah ini adalah lambda 1. Okay, so kat sini mungkin keluar syllabus sikit lah. Lambda 1 tetapi lambda 2 tak ada. So saya tulis ya, lambda 1 600 nanometer, eksponen negatif 9. Lambda 2 tak tahu berapa. So lambda 1 dia kata fourth order maximum overlap. Okay, bertindih dengan 5 order maximum of unknown wavelength. So lambda 1 fourth order maximum order yang keberapa tu? M4. 4. Bright or dark? Bright. Right. Okay, so M4 bright daripada sini. Kemudian itu untuk lambda 1 dia overlap dengan 5th order maximum. So M berapa? 5. Bright or dark? Bright. Bright. Dark. Of the unknown wavelength. Maksudnya lambda 2 light yang kedua kita tak tahu lambda dia berapa, tetapi M4 dengan M5 ni dia akan overlap. Oh, baru saya faham. Ini adalah bukan dua source. Dia macam ni tau sebenarnya. Dia adalah dua set up eksperimen. Okey. Ini adalah slit. So, bila light dua sources, S1 dengan S2 ni, okey, lambda yang lambda pertama, kedua-dua source of light ni menggunakan lambda 1. Usually, untuk panjang lambda ini, warna light kita adalah warna apa? Siapa tahu? 600 nanometer. Siapa tahu color untuk light ni warna apa? Warna dia adalah warna merah. So, warna merah ni selalunya 600 nanometer. 600 plus lah, 600 and above. So, warna light kita adalah warna merah. Korang pernah belajar tak? Light kita sebenarnya ada banyak color. Dispersion of light. Rainbow color. Pernah kan? Kita ada merah, kita ada biru, kita ada hijau. So dekat situ paling panjang, wavelength yang paling panjang, color warna kita adalah merah. Okay. Color paling pendek adalah color purple. Okay. So ini adalah red color. Okay, red color. Tapi saya guna warna biru pula, tak apalah. Red color. So dia akan form interference yang pertama. Semua ni warna merah. Tapi ada yang dark, ada yang merah pekat, ada yang tak ada langsung color. Ni dark ni tak adalah. Bright, dark. Okay. So, apa yang berlaku adalah second light of unknown wavelength. Kita ambil kali hijau. Lambda 2 pun sama. Warna hijau pula. So, ini yang lambda 2. Interfere. Kemudian dia form juga pattern on screen. Ada some fringes yang akan overlap. Boleh faham tak apa yang saya cuba explain? Boleh, Madam. Boleh ya? Jadi, apa yang berlaku dekat sini adalah kita ada set of 2 fringes tau. Satu yang 600 nanometer. Okay, katakanlah kita lukis proper. Tapi kat sini 4th order maximum. So, kena lukis banyak lah pula kan? Okay, tapi saya rasa macam tak perlu pun lukis banyak. Katakanlah ini adalah... salah pula cara lukis saya. Right. Okay, katakanlah kita punya 4th order maximum tu M kita adalah 4, betul? Betul. Ya, Madam. So M4. So M4, so Y mesti 4. Dia overlap dengan warna hijau, katakanlah ini, tetapi M kita adalah 5. Overlap bermaksud jarak dia mesti Sama. Sama. nampak? Y4 is equals to Y5. 5. Itu sebenarnya idea dia. Tetapi Y4 ni untuk lambda 1, Y5 ni untuk lambda 2 yang tak tahu berapa. Bermaksud korang kena gunakan lambda yang berbeza. Okay? So sebenarnya dia tak keluar pada syllabus pun. Okay?
satu wavelength yang sama, dia akan interfere. Betul, dia adalah coherent sources. Okay, dia adalah coherent sources. Bermaksud kat sini dia guna dua jenis light. Satu warna merah, satu lagi tak tahu warna apa. Bukannya merah dengan, contoh merah dengan biru, bukan merah biru interfere tau. No, merah interfere dengan merah, biru interfere dengan biru. Cuma dia guna eksperimen yang sama tapi dia buat dua kali. Something yang macam itulah. Okay, so kita masukkan formula dulu. Okay, kedua-duanya bright, jadi formula kita adalah M lambda D over D. Okay, tapi ini adalah lambda 1 dan ini adalah lambda 2. So far boleh dapat konsep yang saya tengah explain? Boleh, madam. Boleh. Okay, dan kita masukkan sahaja for untuk M order, nanometer, D besar, ada tak? Tak ada apa-apa kan? Madam. Okay, tak ada apa-apa. So, bila tak ada apa-apa, kita tulis je dulu. Tak ada lambda tu. So, bila korang tengok kiri dan kanan, korang boleh cancel out apa? D D besar, capital D D kecil. dengan D kecil. Yeah. So, korang boleh dapat tak lambda tu? Boleh, madam. Boleh. So, senang je cara dia sebenarnya. Cuma kena faham saja soalan tu. Okay. Ada soalan setakat ni? Sebaik saya berjaya habiskan sebelum jam 12. Ada soalan? Semua okey? Okay, madam. Oke, madam. Okay, so habis dah kelas untuk hari ini. Saya akan share satu video terakhir nanti untuk chapter 7. So korang boleh siapkan semua tutorial. 4 soalan yang terakhir. Boleh ke? Boleh, madam. Okay, so mari saya tengok sikit siapa yang available. Ramai yang tak available ke? Tengok sikit tinggal berapa je kita punya kelas ni. Tinggal 82 orang. Siapa yang tak ada ni? Hanif, saya minta keluar kelas. Saya ada urusan dengan penyelia asrama. Hanif dah keluar dah. Kita stop dulu recording kita. Extra ada kelas bio kan? Iya, madam. Betul Ya. Okay, alright. Thank you semua. Thank you, madam. 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 Okay. Thank you, madam. Okay. Azri pun. Thank you, madam. Bye, madam. Bye, thank you. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Madam, Ya, ada saya. soalan. Ada yang untuk soalan nomor 2 tuh kan, madam? Soalan nombor 2. Bu, semua tanya, Bu. Okay. Kenapa? Soalan 2. Caesar? Hello, madam. Ya, Caesar. Saya dengar. Awak tak dengar suara saya? Keluar tadi, madam. Okay. Kenapa, Yang Caesar? ada kan tuh yang gambar yang bright dark tuh semua sama kah dia punya jarak, madam? Yang petak-petak dia tuh? Jarak dia, size petak dia tu. Size dia tuh. Kita akan assume sama je. Semua sama. Oh. Sebab kan, madam, yang mula-mula saya tidak tahu guna formula dia mula-mula. Jadi saya try lah guna petak-petak tuh. Terus dapat juga dia punya jawaban. Maksudnya jarak antara petak-petak ke apa? Ya, dari jarak petak tuh saya kira maksudnya jarak dia. bahagi, awak bahagikan ya? Iya. Contoh soalan 2 ni ke? Yang ini? Iya, soalan 2. Okey, kalau soalan 2, jadi 7.26 ni awak bahagi berapa? Soalan 2, soalan 3, madam. Soalan 3. Soalan 3. Okey. Soalan 3. Okey, so kat sini saya dah lukis semua. So 25 cm ni awak bahagi dengan berapa? Itu saya bagi 2 dulu. Okey. Baru dapat 12.5 tuh kan. Saya bahagi yang M dari jarak M3 tuh saya bagi 6. Saya bagi 7. Bagi 7. Kiranya, okey, kalau tengok apa yang saya nak label sekarang, awak bahagi 7, kiranya awak kira daripada sini ke sini. Sini ke sini. Tak nampak pula.
Daripada sini ke sini 1. Betul? Ya, Sini betul. ke sini 2. Sini ke sini 3. Okay, terus lagi. Sini ke sini 4. 5. 6. Tak gerak ni. Lepas tu 7. Ya, Okay. madam. Okay. So awak bahagi 7. So 12.5 divided by 7 lah kan. So awak Ya. dapat jarak antara setiap fringes. Okay. Apa yang awak buat tu sebenarnya betul, Caesar. Sebab kita akan belajar lagi satu formula nanti berkaitan dengan jarak antara dua fringes. Dia memang akan sama. Contoh yang saya lukis sekarang. Okay, bright, dark, bright. So jarak antara ini dengan ini, dengan jarak antara ini dengan ini adalah sama sebenarnya. Betul. Tetapi apa yang kita belajar nanti, kita tak, okey, jarak dia sama. Tetapi formula yang kita akan belajar adalah sebenarnya bukan jarak antara bright to dark ataupun dark to bright. Macam contoh apa yang awak bahagi 7 ni, awak kira jarak setiap satu kan. Bright, dark, bright, dark, dark, bright, dark, bright kan. Tetapi dalam formula sebenar nanti, dia akan bagi formula bright ke bright, kemudian dark ke dark. Jarak ni sama. Macam ni sebenarnya formula tu. Tetapi indirectly kita boleh kata memang jarak diorang ni sentiasa samalah sebenarnya. Faham tak? Faham. Okay. So boleh juga guna method tu, cuma method tu tak diajar dekat dalam syllabus kita sebab dia tak ada exact formula untuk kira fringes yang berbeza. Contoh bright to dark, dark to bright. Yang ada adalah antara dark to dark, delta Y, bright to bright pun delta Y. Ini formula dia, nanti kita belajar. Okay? Okay, madam. Boleh? Alright. Jadi contohnya madam, kalau time exam lah dapat soalan begini kan, terus saya terbuat macam tidak tu. terbuat macam tu. Okay. Apa yang saya boleh suggest adalah awak jangan buat cara macam tu, tetapi awak kirakan jarak antara fringes yang sama. Jenis fringes yang sama. Okay, katakanlah tadi awak dapat 7 kan? Okay. Awak cuba kirakan macam ni. Okay, bright to bright 1. Okay, bright to the next bright 2. 1, 2. Kita nak dark kan? Buat apa saya ambil bright? Tapi tak apalah. Oh, sebab nak dark kan? Nak dark. Kalau dark dia tak kenalah pula sebab 12.5 tu daripada bright kan? Madam. Dia mesti awak buat daripada bright. Sebab kalau saya buat macam ni, guna formula kita, tak sampai dekat dark tu. Kan? Ya. Tapi kalau awak buat, masih lagi betul je, tak ada masalah. Sebab dia pun jarak sama je. Okay? Tak apa. Boleh lah tu. Okay, madam. Okay, Thank you, madam. alright. No problem.